pahala sama macam kita pergi juga. Ini antara kita panggil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Allah Taala bagi kita, memang sakit tu Allah yang bagi. Salah satunya, dia memang menghapuskan dosa dan sebagainya. Satunya mendatangkan pahala, tapi dengan syarat waktu sihat kena buat. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita pada malam ni, pada penghujung tahun ni. Kita dah dekat ujung-ujung tahun hijrah ni. Mudah-mudahan adanya kita di masjid ni pada malam ni sebagai satu tanda Allah Ta'ala hendak beri kebaikan kepada kita pada penghujung tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita akan jadi lebih baik lagi. Dan seperti mana kita menghabiskan tahun ini dengan noktah ataupun kesudahan yang baik, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesudahan yang baik pada umur kita. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah. Seperti mana tahun ini ada permulaannya, ada penghujungnya, umur kita juga ada permulaan dan penghujungnya. Jadi penghujung tahun kita buat benda baik, mudah-mudahan usia kita juga nanti hujungnya umur kita dengan kebaikan. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baru-baru ni beberapa hari yang lepas saya sesema biasa je lah, sesema kan, bukan big deal pun sesema ni. Tapi bila ada SOP sekarang ni, sesema pun tak boleh pergi masjid kan, batuk sesema tak boleh pergi masjid. Jadi saya tak dapat pergi masjid, kuliah-kuliah gantilah dengan kawan-kawan yang lain kan? Sebab kita hormat pada SOP yang telah ditetapkan untuk kebaikan kita bersama. Dan waktu tu ada rasa down pun ada, sebab sejak daripada mula PKP sampai baru beberapa hari lepas ni, alhamdulillah tak ada sakit apa, sihat walafiat kan? Jadi tak pernah lah tak dapat pergi ke masjid dengan sebab tak sihat. Jadi bila tak sihat tu dia rasa macam uish, aku tak dapat ke masjid. Padahal sebelum ni kalau sesema boleh pergi masjid, batuk boleh pergi masjid, demam boleh pergi masjid kan? Tiba-tiba tak boleh. Bukan sebab tak larat. Kalau tak larat tu cerita lain. Sesema ni masih larat pergi masjid, kuat lagi nak pergi masjid, tapi tak boleh pergi, dihalang. Teringat balik waktu PKP mula-mula dulu pun kita sihat tak dapat pergi masjid kan. Maka teringatlah kepada satu hadis Nabi SAW, satu hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh anak Sayyidina Abu Musa yang bernama Abu Burdah. Abu Burdah ni dia bermusafir dengan seorang kawan dia. Kawan dia ni Masya Allah seorang yang rajin puasa. Kemudiannya bila dalam musafir tu pun dia puasa juga. Tapi mungkin bila Abu Burdah tengok kawan dia ni puasa, agak letih, agak penat. Ialah musafir di padang pasir waktu zaman tu pula lagi kan, agak memudaratkan diri. Jadi Abu Burdah beliau kata, Abu Musa al-Ash'ari bapa beliau mengatakan berulang kali Abu Musa al-Ash'ari mengatakan. Dan satu lagi riwayat kata Nabi SAW sendiri pun sebut benda ni berulang kali.
dalam hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Burdah kata Abu Musa riwayatkan banyak kali sebut. Dalam riwayat Abu Dawud mengatakan Nabi SAW sebut benda ni bukan sekali dua, maknanya banyak kali. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu minal amali ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Apa kata Nabi SAW? Apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, maka ditulis baginya daripada amal apa yang dia biasa beramal dengannya dalam keadaan sihat ataupun dalam keadaan bermukim. Cerita Sayyidina Abu Burdah tadi ni tentang kawan dia yang bermusafir tapi tak nak buka puasa, kan? Maka beliau pun bawakan hadis ni. Maknanya kalau kau buka puasa sekalipun sebab kau sedang bermusafir, engkau dapat juga pahala macam kau puasa. Sebab waktu kau duduk di Madinah, kau berpuasa. Jadi bila kau bermusafir pun kau dapat pahala macam tu juga. Ya, bukan Madinah, kawan tu dari Syam, orang Syam. Kemudiannya hadis ni kita tengok, maka sangat sesuai dengan kita pada hari ini dan jadi motivasi sebenarnya untuk kita. Jadi macam pujukanlah untuk kita. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Bukan senang-senang saja nak dapat pahala macam tu. Para ulama dalam mazhab Syafi'i meletakkan beberapa syarat untuk nak dapat pahala kita hadir solat berjemaah di masjid walaupun kita solat di rumah. Ada syarat-syaratnya. Yang pertamanya adalah syaratnya uzur itu adalah uzur yang dipanggil sebagai uzur syar'i, uzur yang diiktiraf dari segi syariat. Uzur yang diiktiraf dari segi syariat yang dia nanti kita akan bincang, dia ada panjang. Kemudiannya yang kedua adalah dia di kalangan orang yang adatnya memang biasa hadir, adatnya dia memang hadir ke masjid, dan adat ini sabit dalam fiqh walau sekali. Maknanya ada sekali sebelum ni dia datang ke masjid, tapi kali ni dia nak datang tak boleh sebab sakit. Satu kali dah dikira sebagai adat. Dia lain dengan bahasa Melayu, kita kata adat tu maknanya benda yang orang semua buat dan lama, kan, itu namanya adat. Tapi kalau adat dalam segi fiqh maksudnya sekali. Yang sekali dah buat itu dikira sebagai adat. Maknanya ada adat pergi ke masjid, maknanya dia biasa pergi ke masjid sebelum daripada ni. Biasa tu maksudnya apa? Walaupun sekali. Yang ketiga, dia tidak saja-saja buat-buat sebab. Dia bukan sengaja cari-cari sebab, cari-cari alasan nak tak datang masjid. Dia fikir balik, ada sebab, kan, untuk tak datang masjid. Bukan begitu. Yang keempat adalah dia tidaklah meninggalkan pula sembahyang berjemaah di rumah jika mampu. Maksudnya kalau tak pergi berjemaah di masjid, nak dapat pahala jemaah di masjid walau sembahyang di rumah, mestilah sembahyang berjemaah di rumah. Tapi kalau tak ada orang juga kat rumah, dia bersendirian, itu cerita lain. Tapi kalau ada orang di rumah, maka dia mesti sembahyang berjemaah di rumah juga, baru dapat pahala macam berjemaah di masjid. Begitu. So ada empat syarat-syarat untuk dapat pahala daripada hadis Nabi SAW tadi. Pahala maknanya sama macam kita pergi juga. Ini antara kita panggil rahmat Allah SWT kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala bagi kita, memang sakit tu Allah yang bagi. Kan ada macam-macam riwayat sebut tentang sakit ni. Salah satunya, ni memang menghapuskan dosa dan sebagainya. Satunya mendatangkan pahala. Dan pahala kita tak berkurangan walaupun kita sakit. Tapi dengan syarat waktu sihat kena buat. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin. Hadis yang biasa kita dengar. Ambil manfaat, gunakan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya apa dia? Sihat sebelum sakit. Banyak di kalangan kita waktu tak boleh tu barulah dia asyik sebut nak dapat benda tu, nak pergi masjid. Waktu masjid terbuka tak datang pula. Itu yang banyaknya. Tapi
kita sekarang ni untuk diri kita yang datang masjid, Alhamdulillah. So malam ni kita datang masjid. Tapi macam mana dengan waktu yang kita tak dapat datang untuk ujuk diri kita supaya kita tak rasa stres, down dan sebagainya. Jadi ada hadisnya. Dan Nabi SAW, hadisnya hadis sahih tuan-tuan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang memang jelas, dan bukan Imam Bukhari saja riwayatkan, ulama-ulama hadis lain juga riwayatkan hadisnya. Jadi memang jelas bahawasanya siapa yang tak dapat buat sesuatu kerana sakit, maka dia dapat pahala macam dia buat waktu dia sihat. Itu konsep dia. Okey. So apa dia keuzuran-keuzuran yang diiktiraf dari segi syariat? Yang pertamanya adalah hujan. Hujan. Hujan ada jika basah bajunya. Maknanya dia tak ada payung ataupun tak ada kereta nak datang masjid. Maknanya jika tu kena ada. Jangan pula kereta elok je kat depan kapak kan. Oh hujan, tak payah lagi masjid. Itu yang kita sebut tadi, syarat yang ketiga tadi tu, dia bukan cari-cari sebab. Dia bukan cari-cari alasan. Dia memang nak pergi masjid tapi tak boleh. So salah satunya adalah kerana hujan. So hujan memang sampai dalam mazhab Syafi'i boleh sembahyang jamak kan di masjid, sembahyang jamak kerana hujan. Jamak takdim kerana hujan, jamak takhir tak boleh, jamak takdim kerana hujan. Contoh sekarang ni maghrib, hujan lebat turun kat luar, pihak masjid umumkan, imam bagi tahu kita sembahyang maghrib sekali dengan isyak. Sebab apa? Sebab nanti orang balik sembahyang, dia tak payah datang semula untuk waktu isyak, sebab takut basah, nanti kesian ramai yang akan basah datang ke masjid. Jadi boleh jamak takdim dengan syarat mesti berjemaah di masjid. Okey, bukan di rumah rumah tak ada kaitan dengan hujan. Jadi itu yang pertama, hujan. Yang kedua, angin yang kuat. Angin yang kuat pada waktu malam. Disebutkan ni lagi-lagi duduk negeri padang pasir, negeri Arab. Angin kuat kan, dia macam ribut gitu tu, lagi-lagi kalau waktu malam dia lebih membahayakan. Yang ketiga, lapar dan dahaga yang bersangatan di hadapan makanan dan minuman. Ini seronok ramai orang dengar. Jadi lapar dan dahaga, tapi lapar dahaga yang bersangatan. Maksudnya memang lapar betul ni, memang sangat-sangat lapar. Jadi azan dah berkumandang kan, makanan dah terhidang, kita makan, kita boleh dapat pahala macam pergi sembahyang jemaah. Jadi dapat pahala. Nampak macam ringan je kan, tapi itulah kata Islam, Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala pada kita, itu antaranya Allah bagi pahala macam kita pergi, tapi dengan syarat memang kita biasanya pergilah kan. Jadi kali ni aku nak pergi tak boleh, lapar betul ni, isteri pula dah hidang makanan kata meja, dan kita dengar azan dah ni, maka kita boleh untuk makan, tak pergi ke masjid, kita semua berjemaah dengan keluarga kat rumah kan, dapat pahala macam pergi masjid, dapat pahala macam pergi berjemaah di masjid. Lapar atau haus yang bersangatan. Cuma haus ni jaranglah menyebabkan kita tak dapat pergi masjid kan, kecuali orang dulu-dulu mungkin dia sebab nak cari air tu mungkin jauh. Kita tak susah. So haus yang bersangatan ni dah kuranglah sebab ni. Tapi lapar masih ada lagi. So kalau lapar sangat-sangat, mungkin kita tak makan kan, tiba-tiba isteri hidangkan makanan, apa makan. Saya tadi tak makan, tengah hari tadi makan sikit je, makan roti pukul 11. Nak datang ke sini rasa lapar juga, isteri pula siapkan makanan kan, makanan Arab, apa syapsuka tu dia buat kan. Saya lalu kat dapur, memang baru siap makanan tu, mujurlah dah janji dengan pihak masjid, datanglah juga. Kalau ikut hadis ni saya tak payah datang tu dah jadi makanlah dulu kan. Tapi tak, kita datang juga, tak ada masalah. Nombor 4, sejuk yang bersangatan atau panas yang bersangatan. Ni lagi-lagi di negeri-negeri yang ada musim sejuk dan musim panas. Panas yang bersangatan, sejuk yang sangat. Okey, lagi yang kelima, yang kelima adalah kita memberi makan kepada orang yang ada, kita nampak on the way kita nak pergi ke masjid tu. Kita nak pergi ke masjid, sekali ada orang minta sedekah, minta makan, lapar dan sebagainya, kita bagi dia makan, kita terlepas sembahyang jemaah
maka kita dapat pahala macam sembahyang berjemaah. Lagi yang seterusnya adalah gempa bumi. Itu confirm lah. Gempa bumi. Lagi yang ketujuh adalah wahal ni macam banjir, banjir lumpur, selut dan sebagainya. Lagi-lagi kalau di negeri Arab hujan sikit aja, dia tak payah banjir sangat pun, dia jadi selut, dia jadi lumpur kan, lumpur pasir kan, padang pasir. Bila hujan turun, dia tak payah banjir macam kita tinggi berapa cm ke 1 meter ke, tak. Yang jadi berselut, berlumpur tu, yang mana kalau kita jalan mungkin kita akan jatuh sebab licin kan? Ataupun kotor kain kita, kotor jubah kita, dengan sebab dah kotor kan, jalan tu dah jadi macam tu sebab hujan. So itu juga salah satu daripada uzur seseorang daripada menunaikan jemaah dan Jumaat. Dan Jumaat sembahyang Jumaat yang kita sebut jemaah ni termasuk Jumaat yang daripada tadi saya sebut ni. Tapi bab lapar tadi tu jangan cari hal pula. Saja tak makan dari pagi, tengah hari baru saya nak makan waktu sembahyang Jumaat kan. Ustaz kata kalau lapar tak apa, tak payah pergi sembahyang kan. Tu cari-cari sebab. Tu yang kita sebut tadi, dia jangan cari-cari sebab. Tapi katalah kebetulan kan, maka boleh, tak payah pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat pun ada keuzurannya. Ni sebut uzur ni uzur jemaah dan Jumaat, kedua-duanya sekali. Okey, lagi yang ke berapa tadi? 7. Yang ke-8. Yang ke-8 ni tak ada tempat kita, salji yang lebat. Yang ke-9 imam panjang sangat. Okey. Imam panjang sangat lebih daripada kadar yang disyariatkan. Jadi yang ini insya-Allah tempat kita tak ada juga. Imam kita tadi pun baca kuliah dengan Qur'an. Kalau ada yang kata panjang juga, itu memang ada-ada. Ni maksudnya yang memang imam tu baca panjang betul. Ada memang betul, ada setengah imam ni dia tak reti fiqh. Fiqhnya bila jadi imam baca pendek-pendek kan. Dia jadi imam, dia baca sepanjang-panjangnya. Sekali-sekala jadi imam kan. Lepas tu dia hafal pula, ada setengah-setengah surah dia hafal. Waktu tu lah dia nak bantai baca surah tu kan. Panjang dia baca. So kalau kita tahu imam tu jadi imam, kita boleh untuk tak pergi masjid tu, tapi tempat kita masjid banyak, pergilah masjid lain kan. Tapi katakanlah kita berada di satu tempat yang cuma ada satu masjid je kan, ada satu masjid je tempat tu, kalau kat luar negara contohnya, dan imam tu baca terlampau panjang, maka dia dikira sebagai uzur untuk kita tak pergi ke masjid, walaupun kita sebenarnya larat untuk duduk dengan dia, semayang dengan dia. Okay? Lagi imam sengaja meninggalkan sunnah-sunnah yang khusus tentang seorang imam punya peranan. Dia sendiri suka tinggalkan benda-benda macam tu. Contohnya apa? Imam kata tak payah qamat, dia terus je nak jadi imam. Contohnya kelang kabut nak jadi imam. So dia meninggalkan sunnah-sunnah tersebut kan? Ataupun dia memang tak suka nak meluruskan saf dan sebagainya kan? Yang khusus untuk imam tu dia memang tak nak buat. So kita boleh tinggalkan masjid tersebut, pergi masjid lain. Tapi ni bab kita, tempat kita ni ada masjid yang lain. Lagi sakit. Okey, sakit. Yang dimaksudkan dengan sakit adalah apabila rasa susah untuk hadir. Termasuklah seperti susahnya untuk berjalan ketika hujan. Seperti susah berjalan ketika hujan. Berjalan waktu hujan bukan susah sangat-sangat. Boleh lagi jalan waktu hujan tu, tapi kita kena hati-hati jangan jatuh licin kan, takut tergelincir. Tapi boleh lagi jalan. Jadi susah dia tu, sakit kita susah macam tu. Macam sakit tu bukanlah sakit yang sampai memang tak larat nak bangun, tapi sakit yang mana kalau kita pergi ke masjid, mungkin katalah berdenyut-denyut kaki kita contohnya, maka dah ada keuzuran untuk kita tak pergi ke masjid. Saya bukan cerita kata tak payah pergi masjid. Jangan salah faham. Siapa pergi masjid, dia dapat pahala. Pahala tahan sakit dia pun dah dapat, pahala berjemaah di masjid pun dapat. Tapi kita cerita ni dari konteks kalau dia tak pergi masjid dengan sebab uzur tu, maka dia boleh dapat pahala macam pergi masjid juga. Jangan kita kata dengan dia pula
kan? Kau ni ngada-ngada lutut sikit-sikit pergi masjid dah. Kita tak tahu dia punya kesakitan dia macam mana, jadi kita tak payah cakap dia ngada-ngada. Dan walaupun kita nampak dia sihat, bersembang, rancak, kan? Tapi tengok-tengok nak pergi masjid, minta maaf lah, aku tak berapa sihat sangat. Aku tengok kau sihat aja. Tak apa, dia punya tak sihat tu dia saja yang tahu, kan? Sangka baik. Tapi kita boleh ajak, tak ada masalah. Ajaklah, kan? Ajaklah, tak apa, aku bawa kau, jom naik kereta aku, contoh, kan? Kita boleh ajak, tu tanggungjawab kita. Tapi dalam masa yang sama, tanggungjawab kita juga bersangka baik kepada orang, kan? Jangan kutuk. Okay, seterusnya lagi, yang tadi kita panggil sakit, dalam bahasa Arab sakit al-marad. Okay. Ada satu lagi istilahnya at-tamrid. Tamrid dengan marad ni dia berbeza. Marad sakit, tamrid maksudnya kita menjaga orang sakit. Jaga orang sakit, yang mana sama ada orang yang sakit tu memang tak ada orang lain yang boleh jaga dia, maka kita kena jaga. Macam contoh ada orang tua kat rumah kita, kan, kita kena jaga. Ataupun orang tu memang dia suka kalau kita ada, maknanya dia rasa sunyi kalau kita tak ada, walaupun kita pergi ke masjid, kan? Dia rasa macam sendirian, dia risau, dia sorang-sorang, dia sakit, memang dia sakit. Dan kita tahu dah, kita dah bagi ubat, dah apa semua dah, patutnya boleh je kita keluar. Tapi dia cakap dengan kita, nak tak payah keluar boleh tak? Mak rasa sunyi lah kau tak ada, kan? Nak pergi masjid sekejap je mak, setengah jam je, janganlah. Contoh kalau mak tu cakap macam tu, boleh untuk kita solat saja kat rumah. Kita solat kat rumah dapat pahala macam berjemaah di masjid. Nampak macam agak loose juga, kan, kita macam tak, tapi itulah dia, itu hukum. Saya sebut ni fiqh mazhab Syafi'i. Saya tak cerita mazhab lain, saya tak reka-reka ni. Ini memang saya baca daripada kitab mazhab Syafi'i. Okey. Jadi memang begitu konsep dia. Jadi boleh untuk kita tak pergi. Termasuk sembahyang Jumaat. Suami isteri, contoh isteri nak bersalin, kan, dia nak suami dia ada di sisi dia. Doktor ada, nurse ada, tapi isteri tu nak suami dia dekat sebelah juga, contoh, kan. Abang jangan pergi mana-mana, ni nak sembahyang Jumaat ni, jangan abang, contoh. Dia nak juga suami dia ada dekat sisi dia, boleh, suami tu tak payah pergi sembahyang Jumaat. Ada keuzuran daripada solat Jumaat dan solat berjemaah. Dan kalau solat Jumaat pun dah uzur, pergi solat jemaah, solat jemaah yang biasa. So itu jelas, maknanya kalau isteri nak bersalin termasuklah ni. Maknanya sakit, orang yang sakit, kita pula yang teman, menemani orang sakit. Okay, lagi mendekati ataupun duduk dekat dengan orang yang kerabat kita yang hampir-hampir meninggal dunia, maksudnya dalam keadaan nazak, kan? Walaupun dia tu tak adalah berharap kita ada dekat sebelah dia, dia tak adalah sunyi kalau kita tak ada, tapi contohnya kita memang boleh duduk sebelah dia untuk sebutkan la ilaha illallah, contohnya, kan. Tapi ni nak waktu sembahyang Jumaat dah ni, tapi saudara kita ni sakit, dah tenat dah ni, tengok macam dah nak meninggal dah ni, kan? Ataupun doktor pun dah bagi tahu, kata, kan, jadi kita duduk kat sisi dia tu, kita tak pergi sembahyang Jumaat pun kita ada keuzuran. Maknanya tak adalah waktu tu berdosa sebab tak pergi sembahyang Jumaat, tak berdosa, bahkan dapat pahala macam orang yang pergi. Dan yang disebutkan sebagai al-qarib di sini, para ulama mazhab Syafi'i sebut kerabat dekat sini ni bukan hanya saudara mara yang ada hubungan darah dengan kita, termasuklah pasangan kita, termasuklah juga mertua, ipar dan sebagainya, termasuklah juga teman rapat, kawan rapat betul-betul, sahabat rapat kita, termasuk jugalah guru kita. Guru tu sakit betul-betul, memang dah nak meninggal, kita ni anak murid yang selalu berdamping dengan guru tu, kan? Jadi bila guru tu sakit macam tu, kita boleh duduk di sisi guru tu sampai dia menghembuskan nafas dia terakhir, walaupun kita terlepas sembahyang berjemaah di masjid ataupun sembahyang Jumaat. Okey, lagi risau, al-khauf, ada ketakutan, risau atas dirinya atau hartanya atau apa-apa yang kehormatannya dan sebagainya. Maksudnya kalau kita
Risau ada sesuatu yang boleh membahayakan kita, sama ada dalam perjalanan ke masjid ataupun di masjid, maka itu dikira sebagai keuzuran juga. Kerisauan itu diambil kira dalam Islam. Maknanya kalau kita risau, kata kalau aku pergi masjid terjadi gini, maka tak payah pergi, boleh untuk tidak pergi. Tapi macam kita sebut tadi, jangan buat-buat, jangan buat-buat sebab ni, jangan buat-buat risau, kan? Tapi ni memang dia risau sungguh. Risau dia tu memang bersebab lah. Memang betul dia risau. Orang lain tak risau silakan, tapi dia risau. Jadi dia tak pergi masjid, dia dapat pahala seperti mana orang yang pergi. Risau nyawa dia, risau benda-benda macam tu, kan? Harta dia, takut kena rompak contohnya, ataupun takut kalau dia pergi ni nanti kereta dia kena pecah contohnya. Dah ada banyak kereta kena pecah ni, aku ni bawa laptop ada dalam kereta, kan kejap lagi kalau aku masuk masjid ada yang ni. Sebab ada masjid memang begitu kan, tak dekat, tak ada apa kan. Ada setengah masjid, saya dimaklumkan, saya pergi satu masjid, ada seorang dia punya pegawai masjid tu yang lepas sembahyang isyak dia duduk sebelah saya bawa kayu tinggi. Saya pun kata, kenapa entah bawa kayu tinggi macam ni? Tak sembahyang ke tadi? Dia kata, tak, saya tak sembahyang tadi isyak. Kenapa tak sembahyang? Saya keliling masjid. Kenapa keliling masjid? Dia kata, sebab masjid kami ni ustaz, banyak kali dah terlalu, hampir setiap hari kes pecah cermin kereta. Dia kata, jadi saya kena kawal. Yang kawal tu pun dapat pahala berjemaah, walaupun dia tak dapat pahala berjemaah sebab dia kawal tadi kan, dia tolong kawal. Tapi yang hebatnya tuan-tuan, masjid ni depan balai polis. Saya bukan nak kata kat polis tak, jangan. Ini pun sekarang ni tengah sensitif isu-isu ni. Tapi saya nak sebut memang betul, masjid tu depan balai polis. Nak ceritanya, pencuri tu tak takut. Pencuri tak takut. Orang semayang dia tak takut, polis pun dia tak takut. Kan? Yang penting dia dapat ngompak. Kan? Dia dapat mencuri. Jadi memang cermin kita pecah tak habis. So orang yang risau, contohnya dia balik daripada pejabat, dia bawa laptop kerja dia, so dia balik lalu waktu maghrib contohnya kan. Jadi dia kata, kalau aku singgah masjid, aku risau, masjid aku ni memang dah banyak kes lah, aku punya laptop ada kat dalam kereta, aku risau takut kena curi. Jadi dia pun tak berjemaah di masjid, dia pun terus balik ke rumah. Dia kira ada keuzuran lah tu, dia kira ada keuzuran sebab dia risaukan harta dia. Dia risaukan harta, maka tu termasuk keuzuran. Jangan kita bagi alasan, kau ni ingatlah Allah Ta'ala ada, tawakal pada Allah tu kena kuat. Jangan kita berbalas macam tu, berbahas macam tu. Kalau nak bahas dari segi ilmiah, bahas dari segi ilmiah, bahas dengan dia. Dari segi akidah ke tasawuf ke, boleh bahas. Ini kita cerita dari segi keuzuran. Dia diuzurkan ataupun tidak? Ya, dia diuzurkan. Bila dia diuzurkan, kita tak boleh bersangka buruk dan tak boleh menghina, tak boleh memperlekehkan dia, mempertikaikan dia. Kalaupun kita ni jenis tak kisah, jadi berani je, tak adanya, insya-Allah Allah Taala jaga. Tu kita tak boleh paksa atas orang lain untuk sama cara dengan kita. Kita tak boleh paksa orang lain untuk berfikiran sama macam kita. Sebab fiqh ni dia sesuai untuk semua. Dia tak khusus untuk seseorang saja. Okey, lagi termasuklah juga orang yang berhutang yang risau. Orang yang pemiutang tu nak ambil harta dia, sebab dia berhutang dengan orang tu dan dia tak mampu untuk bayar hutang. Dia risau nanti pemiutang tu datang buat apa-apa dekat dia dan sebagainya. Macam orang yang berhutang dengan ahlong dan sebagainya, walaupun salah, walaupun haram dan sebagainya, tapi katakanlah dia buat benda tu, dia risau. Dia pergi masjid jadi apa-apa contohnya, maka dia dapat keuzuran untuk pergi ke masjid. Dan termasuk jugalah orang yang masih lagi mengharapkan kemaafan apabila dia dihukum. Contohnya orang ada hukuman yang dipanggil sebagai hukuman qisas. Qisas yang mana kalau dia keluar daripada rumah, dia mungkin akan ditangkap dan akan dihukum. Dalam masa yang sama, dia masih mengharapkan orang yang ada hak qisas itu memaafkan dia. Sebab qisas ni dia hak itu pada orang yang dizalimi itu, bukan atas mahkamah semata-mata. Okey, hatta kalau bunuh pun, hukum balas bunuh, keluarga boleh memaafkan pembunuh. Dalam Islam itu konsepnya. Jadi kalau dia harapkan dia dimaafkan dalam tempoh yang tertentu, dia boleh dimaafkan lagi.
maka dia boleh untuk tak keluar ke masjid, sebab dia risau kalau keluar kena tangkap, dia kena hukum. Jadi dia boleh mengelak macam tu. Sampai gitu sekali. Dan antaranya juga adalah yang ni banyak yang tahu, hadas nak buang air kan, takkan nak kena ke masjid juga kan, nak buang air tengah cari berit dan sebagainya contohnya kan, tak tahan perut nak pergi bilik air, walaupun dah dengar azan sembahyang Jumaat, dia boleh untuk tak pergi masjid. Tidak ada pakaian yang sesuai dengannya, tidak ada pakaian yang sesuai. Contoh, seseorang yang pakaian dia yang standardnya ada, macam kita lah, kita datang ke masjid semuanya ada pakaian masing-masing, pakaian yang sesuai untuk kita datang ke masjid. Tapi katakanlah kita datang ke masjid, waktu tu baju kita tak ada, yang ada baju semuanya basah, yang ada tinggal baju pagoda koyak aja. Contoh, walaupun tutup aurat juga, tutup aurat juga baju pagoda tu, tapi tak sesuai. Dengan tak sesuai itu boleh menyebabkan tak pergi ke masjid. Ulama sebut termasuklah contohnya tuan guru, mufti dan sebagainya, yang contohnya dia ada jubah luar tu. Jubah luar dia tu yang sebagai simbol dia, bila dia buka tu orang akan nampak pelik, apa dia pakai macam ni. Contoh, katakanlah jubah luar dia tu yang basah, dia boleh untuk tak pergi ke masjid. Sampai gitu sekali. Walaupun jubah dalam tu pun dah cukup dah tutup aurat, tapi tak sesuai dengan dia. Contohnya menteri, Perdana Menteri contohnya, agung, sultan, ada pakaian-pakaian dia yang tertentu. Jadi dia tak, kalau pakaian dia yang tertentu yang sesuai untuk dia keluar tu tak ada, maka dia boleh untuk tak pergi ke masjid. Ada banyak lagi sebenarnya nak sebutkan di sini. Ngantuk yang bersangatan, nak travel, takut kawan lepas tinggalkan kita, ataupun flight tinggalkan kita dan sebagainya, makan makanan yang berbau dan sebagainya lah. Tapi makan makanan yang bau ni maknanya bukannya saja-saja makan sebelum pergi masjid tu, tapi kebetulan contohnya, dan ataupun tak ada tunggangan yang sesuai, maknanya tak ada kereta, motor, tak ada, contohnya rosak motor, jalan kaki boleh pergi masjid tapi penat, jauh sangat kan, boleh jalan setengah jam contohnya kan. Tuan-tuan, masa pun dah habis, senang ceritanya tuan-tuan, keuzuran ini banyak. Jadi jangan kita mengamuk bila kita tak dapat pergi ke masjid, jangan terlampau down. COVID-19 ni salah satu daripada keuzuran-keuzuran tu. SOP tu kita jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Timbang sama. Tak ada pun lebih, tak ada. Memang dia tu sama-sama, yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Masa berzikir, masa mengumpat. Rasulullah jawab, mereka menjadi penduduk Al-A'raf yang tidak masuk syurga tetapi semuanya diberi makan. Rasulullah sebut demikian.